Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah. Kita akan membincangkan topik 2.1.4 iaitu peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Di sini kita akan lihat masalah yang dihadapi oleh ekonomi iaitu inflasi dan deflasi. Stay tune. 2.1.4 adalah peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Itu kita lihat bagaimana jika berlaku inflasi dan juga jika berlaku deflasi. Inflasi iaitu satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Harga naik, naik dan naik. Ya. Itu yang dikatakan inflasi. Disebabkan oleh permintaan barang dan perkhidmatan berbanding dengan jumlah yang terhad dalam pasaran, ya, di mana kita boleh katakan height of demand, ya, di sini. Ia juga disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dikenali sebagai inflasi tolakan kos. Kita lihat ya peranan jika berlakunya inflasi. Cikgu tekankan di sini definisi inflasi iaitu kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Puncanya adalah satu, permintaan melebihi penawaran dan juga kedua adalah kenaikan kos pengeluaran ataupun inflasi tolakan kos. Mari kita kenali inflasi. Lihat di sini ini adalah duit, ya, nilai yang sama 50 ringgit. Okey, namun sebelahnya kita lihat RM50 pada tahun 1998 kita boleh beli dalam satu troli yang penuh. Namun pada tahun 2005 dulu kita boleh beli sepenuh-penuhnya, tapi pada tahun 2005 kita boleh beli paras sahaja dengan duit yang sama iaitu RM50. Dan kini, ya, kita lihat contoh pada tahun 2018, RM50 boleh beli barang sebanyak satu juga, tapi satu plastik sahaja. Itu yang dikatakan inflasi, ya. Ini kerana harga barang itu semakin naik dan naik, maka barang yang kita boleh beli adalah semakin sedikit, ya. Okey, contoh, ni satu lagi contoh cikgu bagi supaya kamu boleh nampak lagi, ya. Tahun, ya, inflasi virus wang anda. RM1 kalau zaman 1970-an pergi ngeteh dekat kedai, kat warung, ya, boleh beli 4 cawan kopi. 1980-an, okey, bolehlah ajak member lagi 2 cawan sahaja RM1. Maksudnya 50 sen satu cawan, kan. Okey, 1990-an boleh beli lagi. Okey, 1 cawan kalau bawa duit RM1. Tapi sekarang kalau anda bawa duit RM1, boleh tak minum secawan kopi? Ya, separuh je orang akan bagi. Sebab sekarang tak dapat pun, ya, kopi dengan harga RM1. Ya, tak ada. Begitu juga dengan pembelian kereta. Kita lihat di sini di sebelahnya, ya, effect of inflation, buying a car, ya, tahun 1973 harga kereta RM7,000 sahaja. 2010 RM43,000, ya. Kalau rumah pula dulu harga RM50,000, sekarang RM350,000, ya. Dan juga untuk belajar, dulu belajar RM1,000, tapi sekarang RM1,000, ya, jadi 2 kali ganda, RM2,000. Punca dan kesan inflasi. Puncanya kita lihat yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan, disebabkan banyak orang meminta sesuatu barang dan perkhidmatan tersebut. Jadi harga pun akan meningkat, naik dan naik. Yang kedua, inflasi tolakan kos, yang harga barang jadi mahal disebabkan oleh faktor pengeluaran semakin mahal. Okey, yang ketiga adalah inflasi bekalan wang. Yang keempat, inflasi pentadbiran harga, ya, harga semakin meningkat.
Dan akhir sekali, inflasi yang diimport. Maksudnya negara kita tak menghadapi inflasi, tapi apabila kita membeli barang daripada luar negara, barang itu mahal. Jadi yang dijual adalah jadi mahal di dalam negara kita. Kesan inflasi yang pertama adalah pengurangan pendapatan benar. Pendapatan benar tadi yang cikgu tunjukkan, RM50 pada tahun 80-an boleh beli 1 troli penuh melimpah. Ya, kemudian RM50 tahun 90-an boleh beli 1 troli saja, dan RM50 pada hari ini boleh beli 1 plastik saja. Itu yang dikatakan pengurangan pendapatan benar. Berapa banyak barang yang kita boleh beli, itu kuantiti barangan yang boleh dibeli. Yang kedua, mengurangkan kuasa beli. Inflasi menyebabkan kuasa beli kita mengecil. Ya. Yang ketiga, inflasi menyebabkan kos sara hidup tinggi sebab kita kena bayar mahal, kena bayar banyak. Okey, seterusnya mengurangkan taraf hidup. Ya, kita semakin sukarlah kehidupan. Seterusnya kehilangan daya saing. Okey, seterusnya kita lihat kesannya adalah pengurangan negara menurun, ya, pendapatan negara menurun. Langkah-langkah mengatasi inflasi, kita lihat di sini ya. Cara mengatasi masalah inflasi. Ya, kita perlu mengawal kenaikan harga barang, memastikan kebajikan pengguna dilindungi dan dipelihara, memastikan rakyat tidak terbeban dengan peningkatan harga barang, ya, menangani masalah kenaikan kos sara hidup yang meningkat dari semasa ke semasa, pelaksanaan dasar galakan pelaburan. Jika inflasi berlaku disebabkan oleh tolakan kos, maka beri subsidi kepada pengeluar. Kita lihat secara lebih detail. Ya, langkah-langkah mengatasi inflasi, meningkatkan kadar faedah, ya. Itu apabila kadar faedah ditingkatkan, maka ia akan mengurangkan tekanan permintaan terhadap barang atau perkhidmatan. Dan ianya akan menggalakkan penduduk untuk menyimpan wang di bank perdagangan. Dan melalui peningkatan dalam kadar faedah ini, maka kesannya adalah permintaan akan jatuh dan harga akan kembali stabil. Dasar kerajaan juga boleh dilaksanakan, iaitu yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak penduduk, memberikan harga yang tidak terlalu tinggi. Ketiga, menggalakkan pengguna membeli produk tempatan. Keempat, menggalakkan aktiviti ekspor, ya, ke luar negara. Dan kelima, mengenakan duty ekspor terhadap barang ekspor. Secara ringkasnya, langkah-langkah mengatasi inflasi ini adalah melalui peranan kerajaan, iaitu kita lihat ya, menggalakkan pelaburan untuk meningkatkan pengeluaran. Yang kedua, pemberian subsidi kepada pengeluar untuk menurunkan harga barang. Meningkatkan kadar faedah, maka ia akan menggalakkan simpanan di bank perdagangan. Okey, seterusnya, dasar kerajaan terhadap ekspor barang. Dan kita lihat apa yang dimaksudkan dengan deflasi pula. Deflasi ialah kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Ini adalah disebabkan oleh kekurangan wang dalam pasaran dan juga kadar pengangguran meningkat. Punca atau faktor deflasi adalah permintaan jatuh kerana penduduk tidak mampu beli barang atau perkhidmatan. Dan penduduk ramal harga barang akan jatuh berterusan, maka mereka menangguhkan pembelian pada masa sekarang. Deflasi puncanya adalah yang pertama kerana penurunan wang sendiri, kedua peningkatan jumlah barangan di pasaran kerana kurangnya permintaan, ketiga permintaan terhadap barangan semakin berkurang. Maka kesan deflasi adalah aktiviti perniagaan
terbantut. Kedua, kehilangan kerja tetap. Dan ketiga, kuasa beli penduduk menurun. Cara kerajaan atasi deflasi ialah yang pertama, menurunkan kadar cukai, mengurangkan kadar cukai yang dibayar oleh pengguna dan dapat tingkatkan pendapatan boleh guna penduduk. Bila cukai diturunkan, penduduk ada lebihan wang di tangan. Kesannya, pengguna boleh berbelanja seperti biasa. Yang kedua, memberi khidmat nasihat dan perundangan, iaitu mendidik para peniaga menggunakan sumber secara optimum dalam perniagaan. Contoh seperti menurunkan cukai ekspor. Ketiga, dasar kewangan negara, iaitu menurunkan kadar faedah di mana pengguna mengurangkan simpanan di bank dan meningkatkan perbelanjaan. Dan dasar kewangan yang seterusnya boleh juga menurunkan cukai ekspor, iaitu menggalakkan aktiviti perniagaan pada peringkat antarabangsa. Cara kerajaan atasi deflasi. Selain itu, dasar fiskal boleh dilaksanakan bagi tujuan meningkatkan permintaan, iaitu dengan meningkatkan harga barang serta merancangkan aktiviti dan hasil jualan perniagaan. Yang kedua, hasil pendapatan kerajaan meningkat di mana melalui kutipan cukai korporat dan individu. Kita lihat dasar yang telah dibincangkan sebelum ini. Dasar terbagi kepada dua, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal adalah ubah cara perbelanjaan kerajaan, strukturkan semula pencukaian dan pengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Jika berlaku inflasi, maka kita amalkan dasar fiskal menguncup, iaitu kurangkan perbelanjaan kerajaan dan tingkatkan kadar cukai. Jika berlaku deflasi, dasar fiskal mengembang, iaitu tambahkan perbelanjaan kerajaan dan kurangkan kadar cukai. Dasar kewangan adalah di mana bank negara kawal penawaran wang dan kadar faedah. Jika berlaku inflasi, akan dilaksanakan dasar kewangan menguncup, iaitu mengurangkan penawaran wang dan tingkatkan kadar faedah. Jika berlaku deflasi, akan diamalkan adalah dasar kewangan mengembang, iaitu tambahkan penawaran wang dalam pasaran dan kurangkan dasar faedah. Ini adalah kesimpulan daripada apa yang kita telah pelajari daripada awal tadi. Semoga dapat difahami, dan jika ada persoalan boleh hubungi cikgu atau boleh tanya di dalam ruangan komen. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.